إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Masa kita terakhir sekali kita bincang masalah tiada faktor kebetulan. Maksudnya dalam perbincangan terakhir dalam kitab ni kita bincangkan bahawa tiada faktor kebetulan dalam masalah wahyu. Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Ta'ala mencipta sesuatu dan dia yang memilihnya. Maksudnya kita kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang dah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad diutuskan lagi. Adalah hadis yang sahih. Nabi kata, aku ni terpilih menjadi Nabi, sedangkan Adam di antara masih lagi dalam proses penciptaan lagi, masih dalam di antara manusia dan tanah dan manusia lagi, tembika dan manusia lagi. Hadis itu yang digunakan oleh sebahagian sufi ya. Dia kata bahawa cahaya Nur Muhammad apa semua, kita tak benar. Memanglah kita kata kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tertulis dalam Lauh Mahfuz lagi. Jadi memang sebelum alam ni diciptakan, memang Nabi Muhammad SAW telah terpilih menjadi Rasul. Waktu Nabi kata apa? Aku terpilih menjadi Rasul, sedangkan Adam di antara tin, antara tanah dan, hadis kata tanah dan orang, tanah dan manusia, masih lagi dalam proses kejadian lagi, belum jadi manusia lagi. Jadi kita kata bila Nabi sebut benda tersebut, hadis tersebut, bukan dia nak tunjukkan bahawa memang rantikan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul ni bukan suatu kebetulan. Memang telah ditulis oleh Allah Ta'ala dalam Al-Lauh Al-Mahfuz. Oleh itu tidak benarlah seperti kata sebahagian orang, dia kata bahawa Nabi SAW ni sebab dia berlatih, dia pergi bertapa lama-lama dalam gua, akhirnya Allah Ta'ala menaikkan martabat dia, lalu dia pun jadi martabat kerasulan. Maksudnya banyaknya orang kita ni yang tersilap dalam sekali masuk tarekat apa semua, dia bertapa dalam gua apa semua, tujuan untuk menaikkan makam dia daripada makam orang biasa ke makam yang lebih tinggi. Akhirnya dia kata satu makam yang di mana dia dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memang dia tak nak bagi tahu, dia tak nak cakap makam kenabian, tapi sebenarnya dari segi maknanya makam kenabian lah. Sebab dia kata dia dapat apa, ilmu laduni dan seterusnya. Secara indirectly dia kata memang mana ada kami kata kami dakwa dapat macam Nabi, tapi kamu dakwa kamu dapat ilmu laduni yang terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih teruk daripada kamu dakwa dia nama Nabi. Sebab Nabi pun dapat wahyu melalui perantaraan Jibril dan seterusnya. Adapun orang ni dakwa terus Allah Ta'ala dapat memberi dia ilmu terus ke dalam hati mereka. Ini adalah satu dakwaan yang dusta lagi bohong. Oleh sebab itu kita akan dapati banyak aliran-aliran yang sesat ni, dia dakwa perkara yang sama seperti yang kita akan bincangkan sekarang pada muka surat 328 tu, iaitu penyataan bahawa para imam lebih utama daripada Nabi. Ini kita kata golongan yang sesat dalam masalah. Kita kata yang manusia paling afdal selepas Rasul adalah Nabi, dan selepas Nabi manusia paling afdal sahabat, sahabat-sahabat Nabi yang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beriman dengan Nabi dan mati dalam keimanan. Itu maksud sahabat. Adapun sebagian manusia yang telah menyimpang berjalan kebenaran, dia mengatakan bahawa ada imam mereka, ketua tarekat mereka itu lebih afdal daripada para nabi. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, masalah yang telah disepakati umat Islam ini ternyata diselisihi. Apa yang disepakati ini, iaitu Nabi ini seafdal-afdal manusia. Telah diselisihi oleh sebahagian kelompok yang menisbahkan dirinya kepada Islam. Nampak, menisbahkan diri. Di antaranya Syiah Imamiyah Al-Ithna Al-Ashariyah, maksud imam 12. Dalam hal ini salah seorang ulama kontemporari mereka yang terkemuka, iaitu Khumaini. Dia kata tu ayatullahi ruhallahul Khumaini. Ayatul syaitan ni, mengatakan di antara masalah yang pokok di dalam mazhab kami bahawasanya para imam yang 12 memiliki kedudukan yang tidak dapat dicapai oleh malaikat. Masya Allah.
yang didekatkan, malakun muqarrab wala nabiyyun mursal, dan juga bukan seorang nabi yang diutus. Ia juga mengatakan, terdapat riwayat dari mereka, iaitu para imam, yang mengatakan, sesungguhnya kami memiliki keadaan-keadaan tertentu bersama Allah yang tidak bisa dicapai oleh malaikat yang didekatkan atau nabi yang diutus. Kedudukan semacam ini terdapat dalam diri Fatimah Az-Zahra. Maksud bagi dia, imam lagi afdal daripada anbiya. Kita baca nota kaki nombor 9 tu, cantik Khomeini telah bersikap melampaui batas. Dan kita apa tengok tu? Al-Hukumah Al-Islamiyah. Ada lagi buku tu, dicetak sekarang. Nombor 9, nota kaki 9 tu, Khomeini telah bersikap melampaui batas terhadap para imam, kerana telah mengangkat mereka di atas darjat manusia dan menempatkan mereka pada darjat ilahiyah. Dalam kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah, Khomeini berkata, sesungguhnya seseorang imam memiliki kedudukan yang terpuji, darjat yang tinggi, dan ini paling penting sekali, kekuasaan takwiniyah, kejadian penciptaan yang membuat semua unsur alam semesta tunduk kepada kekuasaan dan kendalinya. Ini kita boleh buka dalam kitab dia, memang ada dalam kitab dia. Kita pernah buat satu pembentangan Syiah di Kelang masa dulu, yang kita tunjukkan depan-depan orang kitab tu, kat mana ayat tu. Dia tak berhati, mana ada ustaz Syiah kata, ni ayat ni, baca-baca. Dan kita bawa saksikan orang yang pandai bahasa Arab membaca. Kalau ini tulis dalam bahasa Arab. Bab ni. Jadi, kami tidak mengetahui makna dari ungkapan khilafah takwiniyah yang membuat semua unsur alam semesta tunduk kepada kekuasaan dan kendalinya tersebut, kecuali apa yang dikhabarkan Allah kepada kita tentang dirinya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maksudnya Allah Ta'ala saja yang ada kekuasaan takwiniyah. Takwin maksudnya apa? Kaun, yang kontrol alam. Kaun ni alam lah, kaun. Takwini iaitu yang membentuk alam ini. Kita kata itu hanya milik Allah. Hatta para nabi pun tak ada kuasa macam tu. Tapi bagi dia orang, Khomeini ni ataupun imam-imam mereka ni ada benda tersebut. Khomeini juga mengatakan dalam kitab tersebut, para imam sebelum diciptakan alam ini adalah berupa cahaya-cahaya. Macam kenalnya. Para imam sebelum diciptakan alam ini berupa cahaya-cahaya. Macam kenal macam Nur Muhammad ni kan. Sama lah. Allah menjadikan mereka di sekeliling arasnya dan menempatkan mereka pada kedudukan dan kedekatan yang tidak diketahui selain Allah. Kenapa dia berkata macam ni? Supaya untuk justifikan kata-kata imam mereka lepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Itu je tujuan dia. So bagi kita ahli sunnah, lepas Nabi SAW, sahabat dah tak ada. Sahabat pun pendapat dia mesti berdasarkan Quran dan sunnah. Dah tak ada siapa lah, tak ada siapa lagi ada authority untuk bercakap dalam masalah agama ni. Tapi mereka, sebab mereka nak halalkan bid'ah-bid'ah yang mereka buat, mereka terpaksa mencipta tokoh-tokoh yang mendapat wahyu, kononnya dapat ilmu terus daripada Allah Ta'ala dan maksum. Sebab kalau tak maksum macam kita dengan imam kita kan, tak maksum, ada yang ambil pendapat imam ni, tak ambil pendapat imam ni. Jadi mereka nak buat benda tersebut supaya mereka ada authority lain selain daripada Quran dan sunnah Nabi SAW yang mereka boleh menyelisihinya, kerana dia berkata mereka ada imam yang sama level juga, bahkan level lagi tinggi daripada para Nabi. Faham tak ni tujuan dia buat benda ni? Sebab itulah bila kita kata kita bawa hadis Nabi SAW, dia pun bukan peduli pun. Bawalah hadis Nabi, bawalah hadis sahih, bawalah aqwal sahabah. Hatta kata-kata Ali sekalipun, yang kata siapa yang kata aku lagi afdal daripada Abu Bakar dan Umar, aku akan sebat. Tak, mereka kata tak, berkata imam kami ini kedudukannya tinggi di sisi Allah Ta'ala dan seterusnya. Sama macam tarikat apa kan? Fari'ah dah sampai. Fari'ah ini sama lah juga. Barakallahu fikum. Sama juga. Sebab apa dia kata apa? Tarikat kata apa? Kita bawa Al-Quran ke hadis macam mana ke hadis sahih, tetapi guruku telah mendapat mimpi semalam, telah mendapat ilmu terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita buat sekian dan sekian. Sama macam imam Syiah punya perangai. Cuma dia letaklah dengan cover-cover, dengan hiasan-hiasan, dengan talbis-talbis syaitan yang syaitan telah bagi idea pada mereka. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Allah Ta'ala dalam Quran, syaitan itu telah mewahyukan kepada awliyaihim liyujadilukum,
Allah sebut dalam surah Al-An'am, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya syaitan itu akan mewahyukan kepada awliya mereka. Maksud awliya tu apa dia? Geng-geng depa. Liyujadilukum, supaya mereka dapat berdebat dengan kamu. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kamu semua taat kepada mereka, maka kamu akan jadi macam orang musyrikin. Nampak? Syaitan yang bagi idea. Khomeini, perhatikanlah bagaimana ia menggambarkan para imam itu telah ada sebelum alam ini diciptakan. Saat itu mereka berupaya cahaya-cahaya mengelilingi arash. Semua itu hanyalah igawan yang sangat melampaui batas dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan setelah menyiapkan pembahasan ini dan menyerahkannya ke pencetakan kantor-kantor berita, surat khabar apa semua, pejabat berita semua, dan surat khabar memberitakan perkataan Khomeini yang tidak kurang bahaya daripada perkataan yang kami kutip dari kitab tersebut. Ia mengatakan bertepatan dengan perayaan hari kelahiran Al-Mahdi Al-Ghaib yang diklaim Syiah bersembunyi sejak lebih 1000 tahun lamanya. Kita tahu kan, ini akidah Syiah juga, iaitu Imam Al-Mahdi ini menyorok dalam As-Sirdab. As-Sirdab ni satu gua, yang lubang ni dalam sini, lubang ni tak tahu dia masuk macam mana. Dah 1000 tahun dah menyorok dalam gua tu. Wallahu a'lam. Ini akidah yang dusta, dengar pun tak logik. Mereka juga mengklaim bahawa Al-Mahdi masih hidup dan akan muncul kembali untuk memenuhi bumi dengan keadilan setelah dipenuhi kecurangan dan kezaliman. Pernah sekali, kononnya berlaku satu debat di antara Syekh Adnan Ar-Ur. Kalau tuan-tuan boleh bahasa Arab, buka YouTube, ada satu rancangan tu dipanggil Al-Mustaqillah. Mustaqillah ni maksudnya yang bebas. Maksudnya kita boleh berdebat secara bebas. Jadi dalam program tersebut dipanggil satu Syekh Adnan Ar-Ur, satu ulama ahli sunnah yang terkenal, dan satu Syekh Syiah, tak ingat lah. Dah bertukar-tukar si Syiah tu. Satu orang kalah, tukar orang lain, tukar orang lain. Ada pula panggil-panggil tak datang. Ada yang panggil tak datang kepada. Jadi masa debat tu, kononnya salah satu daripada geng-geng mereka Syiah ni dapat kontak dengan Imamul Mahdi. Itulah saya je laptop rosak, kau tak boleh tunjuk video dia. Ada video, dan telefon lah. Oh, dia kata Imam Mahdi di sini, kata bercakap Arab. Cakap Arab telo Parsi. Lepas tu grammar salah gila, grammar. Orang baru mengaji sentaklim, baru buku 2 dah tahu dah grammar salah. Mudhaf ilaih salah, dia punya maf'ulun bih salah, apa semua. Maksudnya grammar Arab salah. Sekali Syekh Adnan Ar-Ur kata, macam mana dia ni boleh kata Imam Mahdi? Imam Mahdi Nabi kata daripada keturunanku, Arab. Dia ni grammar biasa, simple ni, budak sekolah menengah pun boleh tahu ini grammar salah. Ini kamu kata Imam Mahdi, aku tak percaya lah, awal lagi tak percaya lah. Tapi dia dengan bangga kan, dia boleh call tu, akulah Imam Mahdi, berkata dah sekian, telefon dia boleh sekian dan sekian. Kan dusta. Jadi bahan lawak lagi ada tu, Syekh Adnan Ar-Ur dia jatuhkan sampai malu Imam Syiah tadi tu. Lepas tu kita kata pelik, mereka ni boleh percaya benda tersebut, benda tipu. Perkataan ini mengandungi bahawa para Nabi dan Rasul seluruhnya di antara Muhammad SAW belum sukses memperbaiki kondisi umat. Maksud bila kita kata ada Nabi selepas ada orang dapat wahyu selepas Nabi Muhammad SAW, maksudnya seolah-olah satu tuduhan yang Nabi tidak berjaya menjalankan dakwahnya ketika Nabi hidup. Maksud kata apa? Belum sukses memperbaiki kondisi umat manusia dan menegakkan keadilan. Dan bahawasanya yang sukses dalam masalah tersebut ialah Imamul Mahdi. Orang Syiah kata akan keluar Imam Mahdi. Imam Mahdi ni akan menangkan balik Islam, akan seolah-olah nak bagi tahu bahawa Nabi Muhammad SAW tak percaya. Habis tu apa beza dengan Imam Mahdi kita, Ustaz? Imam Mahdi ahli sunnah wal jamaah. Jangan tengok sini. Ini kat rumah boleh tengok. Imam Mahdi ahli sunnah, kita tak kata bawa kemenangan ke tak. Imam Mahdi ahli sunnah cuma satu pemimpin umat Islam yang akan muncul di akhir zaman. Nanti bila Nabi Isa turun,
dia akan bantu Nabi Isa. Itu je. Bukan kata kemenangan tu akan berlaku pada Imam Mahdi. Imam Mahdi lah yang akan, Imam Mahdi. Bukan macam tu. Nabi kata, kaifa bikum idza nazala fikum ibnu Maryam hakaman alla wa imaman muqsita yaqtulul khinzir wa yaksurus salib wa imamukum minkum. Dah hadis Nabi Sahih Muslim dan Kitabul Iman. Nabi kata, macam mana kamu nanti ketika Nabi Isa turun, idza nazala fikum ibnu Maryam, Isa bin Maryam, hakaman adla, hakim yang adil, imaman muqsita, imam yang sangat menegakkan keadilan, wa imam, dia akan yaqtul khinzir, dia akan bunuh khinzir, wa yaksur salib, dia akan musnahkan salib, wa yada'al jizyah, dan orang akan meninggalkan jizyah ketika itu semua masuk Islam, wa imamukum minkum, sedangkan bila jadi salat imam kamu di kalangan kamu juga. Kan ketika Imam Nabi Isa turun, dia akan tolak Imam Mahdi jadi imam. Itu Imam Mahdi kita ahli sunnah. Bukan Imam Mahdi lah yang menyuruh dalam gua tu akan menang kaum Islam balik, akan keluarkan balik Al-Quran. Dia kata Quran yang sebenar tu, yang ada kepada Fatimah tu, ada pada Imam Mahdi ni. Nanti bila dia keluar, dia akan keluarkan Quran yang sebenar, yang lagi 2/3 tu. Dia kata Quran yang kita baca sekarang 1/3. Dia ada Mushaf Fatimah. Dia kata Mushaf Fatimah. Cara sebut Fatimah tak betul, cara Parsi sebut Mushaf Fatimah. Indana Mushaf Fatimah. Dia kata Fatimah Fatimah. Dia kata ada Mushaf Fatimah, iaitu yang lengkap. Yang kita 1/3 saja. Yang kita pula muharraf, telah ditukar. Lagi 2/3 ayat tu semua ayat pasal kutuk Abu Bakar As-Siddiq, kutuk Umar Al-Khattab, dan pasal Ali radhiyallahu an, yang kita buang semua. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar buang 2/3. Takkanlah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bersepakat di atas kesesatan. Senang kita je. Kata Nabi SAW, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umat aku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Yadullahi ma'al jama'ah, tangan Allah Ta'ala itu bersama jamaah. Maksudnya Allah Ta'ala tidak akan menjadikan umat ini akan bersatu di atas kesesatan. Habis itu, kenapa semua para sahabat, tak ada siapa pun yang pertikaikan ada Al-Quran yang tak sempurna? Takkan tak ada satu sahabat pun. Bahkan daripada Ali radhiyallahu anhu, tak ada pernyataan daripada dia yang katakan bahawa Al-Quran ini tak lengkap. Ini kita kata Syiah lah agama yang paling merosakkan sekali dalam dunia ni. Sebab tu sebagian ulama kita bersikap keras terhadap mereka, dan sebagian menganggap mereka itu bukan Islam terus. Namun Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, bila tanya adakah Syiah itu Muslim, dia bagi jawapan, dia bagi kaedah. Jika mereka itu beriman, percaya kepada perkara yang boleh membatalkan akidah, maka terbatallah akidah dia, keluar daripada Islam. Jika kepercayaan mereka tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan akidah, maka tak terbatal akidah dia. Tapi secara zahirnya, kalau kita tengok, banyak kepercayaan yang menyebabkan terbatal akidah, seperti mentuhankan Ali, Al-Quran tak lengkap, malaikat tersilap bagi wahyu, para sahabat kufur, para sahabat ini murtad, Aisyah tu orang yang penzina, Allah Ta'ala akan hantar, nanti akan bangkit kembali Abu Bakar, Umar dan Aisyah, dia akan jalankan hukum hudud ke atas mereka. Nak kena raja'ah dia panggil. Assalamualaikum. Ini kita kata akidah yang sesat. Tak payahlah kita tertipu dengan pendapat sebahagian orang yang kata, alah mereka juga Islam. Kita mesti perlu bersatu. Kenapa lah kita ni bergaduh Syiah, Sunni dan Syiah? Seperti kata-kata salah seorang lah, tak tahu dia pasti ke tak, dia kata sesungguhnya Yahudi telah berjaya memecahkan kamu, sekiranya kau percaya bahawa Syiah itu adalah yang ajaran yang sesat. Dia kita kata. Kita kata punca umat Islam berpecah adalah kerana bid'ah. Punca umat Islam berpecah adalah kerana bid'ah dalam masalah akidah. Dulu umat Islam bersatu di atas satu akidah yang sahih, yang bersih pada zaman sahabat. Lepas tu orang buat bid'ah Khawarij, buat bid'ah Syiah, buat bid'ah Qadariyah, buat bid'ah Mu'tazilah, buat bid'ah Ahlul Kalam, buat bid'ah Jahmiyah, buat bid'ah yang lain, banyak lagi bid'ah Asy'ariyah dan lain-lain, menyebabkan umat ini berpecah. Jadi kita kalau tanya cara macam mana nak menyatukan umat, hapuskan bid'ah, insya-Allah umat ini bersatu balik. Umat takkan bersatu di atas kesesatan. Ingat, umat kita takkan bersatu di atas kesesatan. Maksudnya kalau ada perpecahan, maksudnya ada orang yang tak
tak betul. Jadi kita tengok siapa yang tak betul tadi. Dan kita sebagai ahli sunnah dah tak betul, mengakui dah tak betul. Bukan kerana dia puak kau pertahankan juga. Oh tak, ini tak boleh. Ya walaupun salah tapi mana dia walaupun salah tapi. Kita Hasan Taklim buat benda yang salah. Kita kata salah Hasan Taklim. Tak boleh kata engkau ni takkanlah nak kata dia salah. Dia dah buat kuliah, beratus-ratus kuliah kat Hasan Taklim ni. Berapa ramai orang dapat sunnah. Takkan aku nak kata dia salah. Itu syaitan. Itu syaitan. Itu asabiyah. Unsur akhaka zaliman kana mazluman. Kamu bantu saudara kamu sama ada zalim atau dia zalim. Kamu mendiamkan. Ini kita kata hati-hati tuan rahimakumullah. Benda ni dah masuk dalam otak kita ahli sunnah. Kata Syekh lagi, perkataan sebelum kata apa, bahawasanya akan sukses dalam masa tersebut ialah Imam Mahdi Al-Muntazar. Dialah satu-satunya makhluk di alam ini yang bisa merealisasikan itu semua. Asal tu depa kalau buat tentera Mahdi. Kononnya akan menang. Habis sebut Mahdi, sikit-sikit Mahdi. Dalam perkataan yang dipublikasikan dalam majalah Ar-Ra'yu Al-Am di Kuwait tanggal 30 hari bulan 6 1980, disebutkan teksnya sebagai berikut. Seluruh Nabi datang untuk meletakkan pilar-pilar, tiang-tiang keadilan di seluruh alam ini, namun mereka belum berhasil. Kata siapa ni? Khomeini. Bahkan Nabi Muhammad SAW, sang penutup para Nabi yang datang untuk memperbaiki manusia dan menegakkan keadilan, juga belum berhasil mewujudkan hal itu pada masanya. Gila betul mereka ni. Maksudnya kata Nabi tak berjaya menegakkan keadilan. Sesungguhnya orang yang berhasil dalam hal ini dah akan meletakkan tiang-tiang keadilan itu di seluruh penduduk dunia, penjuru dunia, dan meneruskannya adalah Imam Mahdi Al-Muntazar. Dah jelas tak sesat. Baca yang ni dah tahu dah Syiah dah sesat. Tak payah tengok solat dia pun tak apa. Benda sebelah lagi. Tidak, demi Allah, apa yang dikatakannya itu tidaklah benar dan merupakan kebohongan semata-mata. Kerana sesungguhnya tidak ada seorang pun yang berhasil menegakkan keadilan seperti yang dicapai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tidak akan pernah ada seorang pun yang mampu merealisasikan apa yang telah direalisasikan oleh Al-Mustafa SAW. Khomeini bahkan menguatkan perkataan sebelumnya, mengatakan tidak ada seorang pun di alam ini selain Al-Mahdi yang mampu menegakkan keadilan yang hakiki. Ia melanjutkan, sesungguhnya Imam Mahdi akan berusaha menebarkan keadilan di seluruh pelosok dunia dan akan menuai kejayaan, kesuksesan yang gagal dicapai oleh para nabi dan wali disebabkan banyaknya rintangan yang menghalangi mereka. Di sini Al-Khomeini berpendapat bahawa hari raya ulang tahun Al-Mahdi adalah hari raya kaum muslimin yang terbesar. Ia mengatakan sesungguhnya hari kelahiran Al-Mahdi adalah hari raya paling besar bagi umat manusia. Ini mengandungi erti bahawa hari ulang tahun kelahiran Mahdi lebih mulia daripada hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil-Adha. Dari satu sisi Khomeini telah mengutamakannya. Betul kita kata Syiah ni buat syariat barulah, senang cerita. Hari raya paling afdal, Quran kata hari raya Aidilfitri, hari raya Adha, dia kata hari raya Mahdi. Manusia yang paling afdal Rasulullah, dia kata Mahdi. Siapakah manusia biasa yang paling afdal? Kita kata sahabat, dia kata lain. Dia kata imam-imam. Quran kata lengkap, dia kata tak lengkap. Aisyah lah wanita yang bersih, wa azwajuhu ummahatukum, dan ibu-ibu dia adalah ibu-ibu kamu. Isteri Nabi itu adalah ibu-ibu kamu. Tak, isteri Nabi adalah pelacur-pelacur. Apa lagi nak kata? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar adalah dua orang yang masuk syurga dalam Quran. Dia kata tak, dua tu yang paling dilaknat dalam neraka. Apa agama yang terbalik daripada apa yang Al-Quran dan Sunnah cakap? Apa yang sama? Cuba cerita sikit, apa yang Syiah sama kita? La ilaha illallah, mana la ilaha illallah mereka? La ilaha illallah tak ada pada mereka. Mereka yang paling besar sekali ialah syirik kepada Allah, Syiah.
Kalau tak ada lah benda lain ni, tak ada bab-bab Quran apa semua, cukuplah dengan syiriknya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengatakan imam dia ada kuasa pada alam ni, dan menyebab akidah kata Syiah ni sesat lah. Seperti golongan-golongan yang penyembah-penyembah kubur ni semua. Muhammad Rasulullah lagi tak ada. Kita kaedah Ahlussunnah kata Muhammad Rasulullah mesti ada 4 syarat: membenarkan apa yang Nabi kata, taat apa yang Nabi suruh, tinggalkan apa yang Nabi larang, beribadah hanya dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beribadah hanya dengan cara Nabi Muhammad. Ke mana cara Nabi Muhammad? Mana ada? Taqiyatan, hanyalah menyamar saja. Sebab kita husnuzan saja, yang datang tu bukan, kita tak cek akidah dia pun satu-satu. Faham tak? Macam Nabi Muhammad SAW, macam mana Allah Ta'ala membenarkan orang munafik masuk Masjidil Haram, betul tak? Allah Ta'ala tahu tak orang tu munafik? Tahu. Begitu juga dengan orang Parsi. Kita dia dapat dia punya pasport, kita tanya akidah dia. Kau ni percaya pada Syiah? Mampu dah. Kalau 100,000 orang datang, 20,000 nak kena cek akidah seorang-seorang. Seorang nak datang nak interview tu, macam mana percayaan kau? Quran ni lengkap ke tak lengkap? Banyak kerja. Masuk je. Maka hujah ni yang saya tanya, sempat kita tanya pada Syekh Ahmad Qadhi. Dr. Ahmad Qadhi tu dia pensyarah akidah di Universiti Al-Imam. Kita tanya macam mana kalau Syiah masuk. Dia kata Syiah masuk itu hanyalah kita sangka baik, dan juga seperti mana dulu orang munafik pada zaman Nabi SAW, Nabi benar ke? Sedangkan Nabi tahu tak? Nabi tahu. Huzaifah Al-Yaman kan nama 12 orang munafik yang besar tu. Jadi Nabi tahu, tapi Nabi benar ke tak? Nabi benarkan. Satu. Yang kedua, maslahah politik dan juga kesatuan umat Islam. Jadi dia kata kenapa Saudi ni teruk sangat, tak bagi orang Islam sendiri masuk apa semua, sebab orang lain pun jahil. Jadi dia kata sebabkan bagilah masuk. Tapi kita kata dia pun masuk, dakwah jalan. Syekh Masyaikh sana, kalau time ada orang Syiah, dia mula kuat sikit pasal Syiah. Syiah ini disebut paling keliling tu penuh Syiah. Lepas tu di kubur-kubur dia letakkan macam di bakit apa semua, ada orang yang berceramah dalam bahasa Parsi, menyampaikan akidah kubur tu apa dia, Fatimah ni siapa apa semua. Alhamdulillah, moga-moga bila datang tu dapat didakwahkan kepada akidah Ahlussunnah yang benar. Dan memang dapat, memang ada seperti yang dikabarkan oleh sahabat-sahabat kita. Dia memang bila pergi sana hati mereka berubah dan akhirnya ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang Malaysia yang tak pandai ni pergi ikut pula orang Syiah yang pergi buat dakwah sana. Ni sahabat kita Nu'man kan di situ kan, dia pergi haji. Nu'man kan dah pergi haji kan. Nu'man dia dah pergi haji dah dia. Nu'man geng orang lah Al-Khadim. Nu'man mana lagi? Beli kat Sabah sana. Tu dia jangan datang lah. Dia kata ada orang approach dia, cakap nama ni bahasa Inggeris, cerita pasal Imam, cerita pasal Abu Bakar As-Siddiq, cerita pasal Ali apa semua. Tapi Nu'man ni ngaji. Saya ajak masuk datang hotel lagi. Ada sahabat kita lagi lah, dia ada offer lagi wanita-wanita Parsi Iran. Kan comel-comel. Kalau tawaf itu yang mengganggu kita ketika tawaf. Betul? Melayu tak pandang lah. Dan Parsi tu orang tawaf tu. Belah seorang sahabat saya kita sini, Abu Abdullah, dia mengaji kat Masjid Madinah. Tapi dia orang Iran, dia orang Iran ahli sunnah. Dan dia offer, dia bawa naik taksi. Dia tunjuk belakang, ada 3 perempuan. Dia umur 16 tahun, 17 tahun. Kami boleh bagi kamu muta'ah dengan mana satu di belakang. Tapi dengan syarat kamu kena mengaku kamu Syiah. Kena ucapkan lah, ucapan Syiah kata Ali itu sekian-sekian yang kufur. Dia bagi muta'ah. Lepas tu kita tengok kalau orang pergi Iran, tengok kalau pergi umrah, pergi tengok umrah. Imam satu banyak perempuan, beratus-ratus perempuan belakang dia follow. Itu semua tu untuk dijalankan dakwah di muta'ah itu kat sana. Sebab bagi dia muta'ah tu ibadah. Siti air mani yang kamu tumpahkan kepada wanita muta'ah ni, beribu-ibu malaikat akan sambut. Mana tak best. Subhanallah. Tu bila kita kata aku nak anak engkau, wahai syekh, wahai untuk aku muta'ah, dia marah. Kalau minta anak dia marah.
Itu Syiah. Itu dah kita banyak kali dengar. Saya ulang ni bagi yang tak biasa dengar lah. Akhirnya kata apa? Khomeini lebih mengutamakannya daripada hari kelahiran Mustafa, bahkan lebih diutamakan daripada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya hari raya ini merupakan hari raya yang terbesar bagi umat muslimin, iaitu hari raya kelahiran Imam Mahdi tadi, lebih besar daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari satu sisi. Ia juga mengatakan sesungguhnya hari raya tersebut adalah hari raya untuk seluruh umat manusia, kerana ia akan memberi petunjuk kepada seluruh manusia. Masya-Allah. Ia menutup perkataan yang mengutamakan Mahdi atas lainnya. Aku tidak bisa, tak mampu menyebutkannya sebagai pemimpin, kerana dia lebih besar, lebih agung dan lebih tinggi daripada kedudukannya itu. Aku juga tidak biasa menamakannya sebagai orang pertama, kerana tidak ada seorang pun setelahnya. Innalillah, takkanlah Nabi SAW tak hebat pada dia lagi, dan tidak ada orang yang kedua setelahnya. Oleh sebab itu aku tidak bisa mengungkapkan kata-kata apapun selain Al-Mahdi Al-Muntazar Al-Maw'ud, yang dijanjikan. Kami penulis, kata Syekh, tidak merasa hairan dengan perkataannya ini, kerana sebelumnya kami sudah membaca bukunya Al-Hukumah Al-Islamiyah, La hawla wa la quwwata illa billah. Ini ada lagi nak angkat gambar Khomeini. Bila tak demonstrasi, ambil gambar Khomeini. Apa tak kenal, dia sesat. Suka sangat. Seperti dia angkat Iran ni bagus, apa semua, revolusi Iran ni bagus, dipimpin oleh ulama apa semua. Kita bukannya terpengaruh dengan Iran, akidah dia. Kita terpengaruh dengan cara ulama kita ada. Itu semua sesat. Itu hanya kosmetik dia. Satu macam tak, imam-imam dia semua kaya, sebab dia kekalkan sistem imam tu. Kerana itu cara nak kekalkan dia punya kuasa politik. 1/5 dia terpaksa bayar khumus. Kita kalau bayar ada gaji, gaji RM1,000, RM200 kena bagi imam kalau ikut Syiah. Itu imam dia kaya. Barakallahu fikum. Tak tahu boleh kaji sendiri lah. Kalau tak berhati, pergi kaji sendiri. Ustaz ni nak memburuk-burukkan Syiah je, nak memecah belah kaum umat Islam. Dia kata ni jelas masalah ni. Dan kita kata menentang Syiah ni bukannya kerja kita sejak dari dulu lagi. Bukan kita orang pertama sekali. Ahli sunnah sejak zaman dulu lagi telah menghancurkan Syiah sejak dulu lagi. Al-Alusi menyatakan dalam kitab Al-Mukhtasar At-Tuhfah halaman 100. Imam Al-Alusi ahli sunnah lah. Al-Imam Al-Alusi ahli sunnah. Iaitu ketika menjelaskan pendapat Syiah dalam masalah ini, dia kata Syiah Imamiyah sepakat bahawa seorang imam lebih utama daripada para nabi dan rasul selain mereka yang menyandang gelaran ulul azmi. Masya Allah. Imam juga tidak lebih utama daripada penutup para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun para nabi lainnya dari kalangan ulul azmi, sebagian mereka seperti Ibnu Mutahhar Al-Halli dan lainnya bersikap tawakuf. Maksudnya kata antara imam dengan rasul ulul azmi, mana lagi bagus? Bagi dia pun tak payah bagi jawapan, macam sama lebih kurang, macam fight lah. Mana boleh kita kata, mana mungkin Rasulul Azmi itu lebih afdal daripada rasul-rasul yang lain. Imam lagi afdal daripada dia orang. Sebelah pula sebahagian lainnya berkeyakinan bahawa imam sedarjat dengan mereka Ulul Azmi tadi. Dan pendapat ini menyelisihi riwayat daripada para imam mereka sendiri. Kerana Al-Kulaini, Usul Kafi Al-Kulaini meriwayatkan dari Hisham Al-Ahwal dari Zaid bin Ali, ia mengatakan bahawa para nabi lebih utama dari para imam, dan orang yang mengatakan itu semua telah sesat. Kerana Ibnu Babawayh juga meriwayatkan dari As-Sadiq, Ja'far Sadiq, mengatakan bahawa para nabi lebih disertai oleh Allah daripada Ali. Maksudnya ada juga yang Syiah yang okey, ya, akidah dia bagus lagi lah. Al-Alusi telah membantah pendapat mereka dengan nas-nas Al-Quran dan berdasarkan tinjauan logik, dan ia menganggap lemah nas-nas mereka yang menjadikan dalil disebabkan lemahnya perawi-perawi yang meriwayatkannya. Di samping pula keberadaan kewujudan yang bertentangan dengan nas lain dalam Al-Quran. Apa yang diutarakan oleh Al-Alusi ini merupakan bantahan yang memuaskan bagi siapa yang hendak menggapai dan mengikuti kebenaran. Silalah anda merujuk kitabnya. Buka kitab tafsir Al-Alusi, ada dalam tu bab tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd.
itulah Rasul yang kami afdalkan antara satu sama lain. Buka tafsir ayat tu. Pendapat-pendapat tentang keutamaan para imam di atas para nabi banyak ditemukan, seringkali disebutkan oleh kitab-kitab Syiah. Ali Musa Al-Bahbani misalnya dalam kitabnya Misbahul Hidayah fi Itsbatil Wilayah, cahaya petunjuk dalam menetapkan wilayah. Wilayah ni apa? Negara bagi para imam ni. Menyebutkan para imam memiliki kedudukan di atas para nabi. Oleh sebab itu tidak hairan apabila mereka mengkafirkan. Ini kesan ni pula. Mereka mengkafirkan orang-orang yang mengingkari kepimpinan imam mereka. Macam kita kata kita tak setuju dengan imam ni, kafir. Tapi kalau tanya orang, dia tak pernah cakap tu terang. Seperti debat yang berlaku antara Ustaz Aizam Mas'ud dengan siapa nama Muhammad tu, Ketua Syiah Malaysia tu. Ustaz Terhani tu, dia punya juak-juak dia. Ada satu lagi ketua Syiah Malaysia ni, debat, dia kata, apa hukum kamu terhadap orang yang tak percaya pada imam? Oh, Muslim lagi, Islam. Mana lagi mereka kata kufur Islam? Bila buka kitab ni, ini kufur ni, dia tunjuk ayat Ustaz Azam Mas'ud, tunjukkan 1, 2, 3, 4, 5 nas daripada kitab, kata siapa yang tak percaya pada imam jadi kafir. Oh tak, itu lain. Anak dia ubah. Ini taqiyah ni namanya. Taqiyah mode on tu. Taqiyah mode dia on. Dia on. Dia mana ada, kami tak kata dia kafir apa semua. Belakang, siapa yang tak ikut imam, kafir dia. Suatu depan, Masya Allah, kalau datang Malaysia ni baik gila Syiah ni. Mana ada, kita ni sama umat Islam sama-sama. Musuh kita sebenarnya Israel. Oh, leceh. Malah mereka yang pergi tolong Hizbullah apa semua, pergi tolong hancurkan umat Islam dan seterusnya. Sebutkan satu peluru Iran yang sampai kat negara Israel. Sebutkan bila. Sedangkan dia sebelah-sebelah je, Iraq dan sepadan lah, Jordan apa semua, sampai roket boleh sampai. Kalau betul kau nak hancurkan sangat Israel, sebutkan satu roket orang Syiah yang sampai kepada Israel. Mana sampai? Tak, Hizbullah Ustaz. Hizbullah dia tembak tong sampah je, tak? Tembak tong sampah. Roket Hizbullah, tentang buka Google, roket Hizbullah yang sampai dekat Israel. Cek. Balik ni Google, Faris. Google. Bab ni cari berapa banyak roket Hizbullah yang kononnya nak hancurkan Israel, nak lawan tu, yang sampai dekat negara Israel, yang berjaya membunuh askar Israel. Mana dia? Dia tembak jalan raya, dia tembak tong sampah. Ada gambar dia tembak tong sampah tu, ada. Nanti saya sebut tu. Roket jatuh sebelah tong sampah meletup. Itu je lah. Lepas tu Israel kata, nampak? Mereka telah menghujankan roket kepada kita. Barat dua biji je. Dia kata menghujankan. Tu dia serang balik ahli sunnah dekat Lebanon, di Palestin. Hancur kampung tu. Dengan tu kampung ahli sunnah. Baca kisah dia, macam mana Syiah ni buat kerja. Katakanlah macam kita ni sepadan, kita ni KL ni, teman tu ni sepadan dengan Selangor, yang sebelah ni kan, highway ni je, sebelah highway LDP, orang utama tu dah Selangor, betul tak? Katakanlah orang utama tu Israel, contoh. Contoh contoh. Yang ni Lebanon, negara Islam. Datang Hizbullah dekat Taman Tun. Taman Tun ni tempat orang ahli sunnah semua. Yang taklim ada, Al-Hidak ada, apa semua. Tiba-tiba Hizbullah ni datang. Dia bawa dia punya kereta kebal 2-3 biji, tembak dekat orang utama. Tembak satu kena tong sampah, satu kena dia punya parking lot apa semua, 3 biji. Lepas tu dia lagi, dia cabut tempat lain. Tengok roket telah ditembak daripada arah Taman Tun, Yayasan Taklim. Jauh bom Yayasan Taklim, hancur. Ahli sunnah berjuta mati. Macam itulah cara dia. Hizbullah punya kerja. Dia pergi Lebanon, dia tembak dekat kawasan-kawasan Israel. Lepas tu Israel bantai balik kawasan ahli sunnah. Yang bangang-bangang orang Malaysia ni, Hizbullah bagus, siap letak nama anak Hasan Nasrallah lagi.
Bukan Hasan Nasrallah. Dia Sayyid nama dia, bukan Hasan. Sayyid Nasirul Syaitan. Dan terbongkarlah kebusukan dia bila berlakunya perang di Syria. Alhamdulillah. Bila berlaku Syria perang antara Bashar Assad dengan Ahli Sunnah, terbukti Hizbullah pergi sokong Bashar al-Assad. Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah dia sokong tu, bukan. Alhamdulillah terzahirlah kebusukan mereka. Lepas dah terzahir tu, barulah kecoh kat Malaysia ni. Syiah ni patut diharamkan. Oh, semua kecoh. Dah baru kecoh balik lepas tu. Lepas tu kerajaan Malaysia buat kenyataan yang lebih tegas. Syiah diharamkan. Mula orang Iran pun pening. Satu-satunya negara lepas Saudi yang mengharamkan Syiah secara mutlak. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Atas kerja apa? Atas kerja ustaz kita buat dakwah. Panamkan Syiah, buat ceramah bagi tahan, bagi orang faham. Oleh sebab itu tidak hairan mereka mengkafirkan orang-orang yang mengingkari kepimpinan imam-imam mereka atau salah satu dari imam mereka. Sementara itu Ibnu Babawayh Al-Qumi, Qumi maksudnya Qum tu tempat dia ngaji. Pernah sekali ada satu parti dekat Malaysia ni, dia pergi hantar anak-anak muda dia pergi ngaji dekat sini. Dan sekarang dah nampak dah dia punya hasilnya. Dekat Kedah ada satu ustaz, kat sini ada satu ustaz yang memang pure Syiah punya akidah. Tak tahu nama dia lepas kuliah. Nama dia pun memang nama Syiah, Hasan Askari. Hasan Askari. Adapun keyakinan kami terhadap orang yang menentang kepimpinan kaum mukminin, iaitu Ali bin Abi Talib dan imam-imam setelahnya. Sebab tu dia hukum Muawiyah kafir. Sebab lawan Ali sendiri kan. Ia bagaikan orang yang menentang nubuwah, macam orang menentang Nabi, seluruh Nabi. Dan keyakinan kami terhadap orang yang mengakui kepimpinan Ali namun mengingkari salah satu imam setelahnya. Nampak? Kita percaya kat Ali kan, tapi engkar pada imam setelahnya, maka ia bagaikan orang yang mengakui Nabi, kenabian seluruhnya, namun mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir lah tu. Al-Mufid mengatakan Syiah Imamiyah sepakat bahawa orang yang mengingkari kepimpinan salah seorang imam yang menentang apa yang telah Allah wajibkan kepadanya berupa kewajipan mentaatinya, maka ia telah kafir, sesat, serta berhak mendapat kekekalan dan mendapat kekal dalam neraka. Biharul Anwar Abu Bakar Al-Majlisi. Nampak ini Abu Bakar Al-Majlisi kata siapa tak percaya pada imam kafir. Sebahagian mereka bahkan menganggap bahawa mengingkari para imam lebih buruk daripada mengingkari para nabi. Al-Halli dalam yang oleh para pengikut Ja'fariyah disebut sebagai Al-Allamah mengatakan imamah, iaitu imam-imam itulah, itu keimaman tu adalah kurnia yang bersifat umum, sedangkan nubuwah ada kurnia yang bersifat khusus. Kerana adanya kemungkinan terjadinya kekosongan masa daripada keberadaan seorang nabi yang hidup, lain halnya dengan para imam. Mengingkari kurnia yang bersifat umum ini lebih buruk daripada mengingkari kurnia yang bersifat khusus. Apa maksud dia cakap ni? Kata Nabi ni khusus, imam ni untuk semua, umum. Kan Nabi kan khusus untuk kaum tersebut, kaum tersebut. Adapun imam untuk semua. Jadi kalau kamu engkar yang umum ni, lebih besar daripada kamu engkar yang khusus, kata Syiah. Pernyataan ini dipersetujui oleh seorang ulama mereka yang memberi pendapat ini adalah sebaik-baik pernyataan. Ia menambahkan, inilah yang diisyaratkan oleh As-Sadiq, bukan As-Saduq tu, As-Sadiq, dalam pernyataan yang mengenai orang yang mengingkari imamah, bahawa ia orang demikian adalah yang terburuk di antara 3 orang. Terdapat riwayat daripadanya As-Sadiq bahawa ia mengatakan orang dari kelompok Nawasib. Ini satu lagi grup orang daripada kelompok Nawasib, yang kelompok yang memerangi Ali lebih buruk daripada Yahudi. Ada satu gelaran yang orang Syiah reka untuk kita. Dia kata kita ni Nawasib. Nawasib ni maksudnya apa? Orang yang benci Ali. Nawasib maksudnya apa? Orang yang benci Sayyidina Ali dan membenci Ahlul Bait.
Membenci ahli bait. Memang pada zaman awal Islam ada sekelompok umat Islam yang perangai dia macam tu, yang benci ahli bait. Dan mereka ni golongan yang sesat, An-Nawasib. Tapi seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Imam, dia kata An-Nawasib dah tak ada dah. Selepas semua ulama Islam semua sepakat mencintai ahli bait. Ahli sunnah semua sepakat mencintai ahli bait. Ahli bait ni siapa? Ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cuma cinta ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kecintaan kita kepada ahli bait tidak maksud kita meredai kepada perbuatan mereka yang salah. Seperti yang disebutkan oleh Habib Fulan dan Fulan kan, dia buat benda-benda yang tak betul, buat bid'ah maulid, buat bid'ah qasidah dan lain, bid'ah sembah kubur, bid'ah seumpama dengannya. Maka kecintaan kita kepada ahli bait tidak menyebabkan kita kata tak apa dia buat, dia bukan ahli bait. Tak. Sebab cinta kita kepada ahli bait kerana cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukannya cinta buta. Cintanya kita kepada ahli bait kerana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita cinta. Adakah maksudnya semua nama syekh dan syarifah kita cinta walaupun dia buat maksiat? Tak maaf ni siapa nama syekh dan syarifah atau semua ada Al-Saggaf ke, ada apa lagi? Semua dengannya lah. Apa sebab ada siapa ahli bait sini? Ada ahli bait sini? Mengaku lah, jangan malu-malu. Kita cinta kat dia. Sebab kita tak boleh bagi sedekah kat dia, kena declare awal. Tak boleh kata ni saya ada orang sedekah ni, tak boleh ambil sedekah. Dia miskin macam mana pun ikut pendapat yang rajih kuat, ialah zakat pun tak boleh ambil. Sebab zakat ni harta yang tafih, harta yang hina lah kita kata. Maka tak patut dia dibagi kepada ahli bait. Zakat pun tak boleh. Jadi kita kena bagi hadiah kat dia. Lepas tu zaman Abu Bakar As-Siddiq dulu, dia memperuntukkan sebahagian untuk ahli bait, bukan daripada duit zakat. Nampak tak? Barakallahu fikum. Apa lagi? Nawasib ini, orang dari golongan Nawasib lebih buruk pada Yahudi. Memang kita kata, memanglah kalau kita memerangi Ali, membenci Ali, munafik. Ahli Nabi SAW, hadis sahih Muslim, Nabi kata, tidaklah membenci Ali itu melainkan munafik. Dan sahih Muslim, Nabi kata, tidaklah orang yang membenci Ali melainkan dia orang yang munafik. Kita tak boleh benci Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi kita ialah ahli sunnah, ialah orang yang wasatiyah, yang tengah-tengah di antara dua yang golo. Satu yang benci Sayyidina Ali, tak, kita bukan golongan ni. Satu lagi melampau-lampau dan Sayyidina Ali yang mengangkat di makam ketuhanan, kita juga tak. Kita kata dia adalah sahabat daripada sahabat Nabi yang Allah Ta'ala telah janjikan syurga kepadanya. Lalu ada yang bertanya, mengapa demikian wahai anak keturunan Rasulullah? Ja'far As-Sadiq kata, yang menjawab, orang Yahudi mengingkari kurnia nubuwah yang bersifat khusus, sedangkan orang Nawasib mengingkari kurnia imamah, padahal kurnia itu lebih umum. Maksudnya orang Yahudi kan tak terima Nabi Musa sebagai, tak terima Nabi Muhammad sebagai Rasul. Jadi macam tu juga, kalau kita tak terima imam, maka kita telah seolah telah menolak Nabi. Faham tak ni? Jadi golongan yang pertama yang melampau dalam masalah siapa manusia yang paling afdal ialah golongan Syiah. Ada soalan? Kita habiskan sikit lagi. Ini golongan yang satu lagi pula sesat, iaitu yang mengangkat wali lebih utama daripada Nabi. Tadi apa? Imam. Ini orang Syiah. Yang kedua ni tarekat pula. Yang kedua ni tarekat. Sebahagian pengikut aliran tasawuf. Tasawuf ni apa? Tasawuf ni jadi isu. Kataan tasawuf ni pun polemik yang besar kat Malaysia ni. Siapa yang tak ngaji tasawuf, hati dia tak bersih. Sebab tu aku tengok orang-orang yang belajar sunnah kat Malaysia ni, hati dia keras. Tengok Facebook dia apa. Itu tak nafi lah. Memang ada sebahagian ni macam gangster dalam Facebook. Bukan Omar gangster.
Umar tak gangster, ini gangster. Dia kata siapa yang mengaji fiqh tak mengaji tasawuf, maka dia sesat. Man tafaqqaha wala tasawwafa faqad tafassaqa, kata Imam Malik rahimahullah. Siapa yang tafaqqah, siapa belajar fiqh tapi tak belajar tasawuf, maka dia akan jadi fasik. Man tasawwafa wala tafaqqaha faqad tazandaqa. Siapa yang mengaji tasawuf pula tak mengaji fiqh, maka dia akan jadi zindiq. Zindiq ni macam boleh jadi sesat lah. Kalau orang tanya tasawuf tu apa, kita jawab apa tuan-tuan? Syafiq jawab apa Syafiq? Tasawuf pencian hati. Cara surface lah, ada surface pula tu. Macam ada ilmu kulit, ada ilmu isi ni. Sufi ni Syafiq ni. Syafiq kata penyucian hati tasawuf ni. Maka dia kata tapi itu surface lah Ustaz. Maksudnya ada ilmu surface, ada ilmu underface. Surface lawan dia apa? Surface lawan dia English please help me. Surface bawah apa? Underface, tak salah. Underneath. Okay. Ilmu kulit, ilmu isi. Betul ke tasawuf penyucian jiwa? Saya tanya soalan. Betul ke ilmu tasawuf ni ilmu penyucian jiwa? Okey. Banyak orang yang kat Malaysia ini bila sebut tasawuf, dia terbayang kepalanya ilmu berkenaan dengan masalah hati, iaitu macam nak hilangkan penyakit jiwa, penyakit hati. Contohnya sombong, tamak, ujub. Betul, bila kita tengok pelajaran tasawuf merujuk kepada penyakit-penyakit hati, ciri-ciri hati yang berpenyakit, ciri-ciri hati yang sihat. Apakah ubat bagi penyakit hati? Apakah amalan bagi orang-orang yang arifin, orang yang hatinya bersih? Okey, kalau itulah maudhu' perbincangan tasawuf, maka kita katakan memanglah Islam suruh bersihkan hati. Memang Islam suruh bersihkan hati. Bahkan Allah Ta'ala telah menghantar Nabi itu untuk penyucian jiwa, kan? Allah Ta'ala kata telah hantar Rasul di kalangan kamu, yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkikum. Dan tujuan Rasul itu untuk menyucikan kamu. Dan banyak hadis Nabi SAW berkenaan dengan hati yang suci. Contohnya kita biasa dengar, bila satu daging dalam hati, bila suci-sucilah, bila baik-baiklah dia, kalau jahat-jahatlah dia. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis Nabi SAW, tak lihat kepada jasad kamu, tak lihat kepada rupa kamu, tapi melihat kepada hati kamu dan amalan kamu. Masalah hati ialah memang ulama kita memberikan perhatian yang sangat hebat masalah hati. Lepas tu kita ada bincang masalah ibadah hati, kita bincang masalah kita bincang masalah tawakal, kita bincang masalah raja, kita bincang masalah khauf, takut kepada Allah, kita bincang masalah harap kepada Allah, kita bincang masalah ikhlas. Sebab ini semua masalah hati. Sebab memang hati itu yang menjadi ketua kita, yang menjadi pemimpin. Betul tak? Orang tu baik dan jahat kerana hati dia bersih atau tak bersih. Apa yang di luar ini adalah cerminan apa yang dalam hati kita. Tetapi kemudian ilmu yang murni ini, yang dipanggil ilmu penyucian jiwa, tazkiyatun nufus ini, telah di-hijack oleh golongan-golongan yang menyeleweng. Jadi macam mana? Sebab dulu ilmu orang yang disebut tasawuf ni, macam disebut Hasan Basri, dia kata, tasawuf dulu, ulama' dulu dah tasawuf dah. Contohnya Imam Al-Hasan Al-Basri, dia dah tokoh sufi yang besar. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala adalah tabi'in min huffazil hadis, ulama' yang hafal hadis beratus-ratus ni, beratus-ratus ribu hadis yang dia hafal. Dia memang orang yang zuhud dan orang yang sangat warak, dan orang yang sangat menjaga masalah hati, seperti Sufyan dan lain-lain, Al-Thawri dan lain-lain, Sufyan bin Uyainah, yang kalau kita dengar dia punya ucapan, memang menangis kita. Memang dia kata, orang macam aku ni lah yang jadi contoh. Aku setiap hari aku istighfar kepada Allah, ya Allah ampunkan aku ya Allah, kerana orang macam aku ni yang dijadikan ikutan oleh kaumku. Orang macam dia, kalau zaman sekarang dia hidup, dia mufti dunia lah. Bukan mufti Perlis, mufti dunia lagi.
Umum saya cakap ni, mufti dunia, Sufyan bin Uyainah. Tapi dia setiap malam dia kata, aku minta ampun kepada Allah, kerana orang macam aku jadi pimpinan, jadi panutan orang. Maksud dia rasa diri ni hina. Seorang ulama salaf kata, kalau dosa ni berbau, orang tak dekat dengan aku dah. Dan ulama salaf kata, kalau kamu tahulah apa panggil aku sebenarnya kat rumah, kau nak tak dengar walaupun sepotong ayat daripada aku, punyalah tawaduk hebat. Ini kita kata ulama kita yang dulu memang jiwa yang suci. Tapi telah datang generasi yang seterusnya yang telah memasukkan dalam ilmu yang mulia ini, ilmu pencucian jiwa ini, unsur-unsur daripada agama Yahudi, daripada agama Hindu, daripada agama Kristian, dan telah masukkan falsafah yang menyesatkan. Antaranya wahdatul wujud, iaitu bila kita ni bersatu, bila kita beramal bagus, kita akan bersatu dengan Allah Ta'ala. Telah masukkan rahbaniyah. Rahbaniyah ni apa? Yang tak nak kahwin dan tak nak apa semua ni, tujuan untuk beribadah kepada Allah. Telah masukkan unsur-unsur muzik dan juga lagu-lagu dalam ibadah. Lalu mereka berzikir dengan pakai alat muzik, dengan simak. Lalu mereka telah khayal dengan alat-alat muzik mereka. Ada yang berzikir dengan alat muzik, dengan gitar, ding ding ding, yang main ghazal, gede kan. Dia khayal. Ada pula yang telah masuk dalam ibadah mereka dengan hisab ganja pun ada. Lalu dikatakan inilah tasawuf, buat bid'ah. Kemudian lagi tersebar lagi kubur, sembah kubur. Kemudian zikir beramai-ramai dengan suara yang kuat. Kemudian zikir dengan tamayul, gerak-gerak macam ni, apa semua. Akhirnya dia kata ini tasawuf. Nampak tak? Benda yang elok tadi dia ambil, dia hijack, lepas tu dia kata ini tasawuf. Dan dia letak brand tasawuf tadi kat situ. Asalnya para sahabat tak pernah kenal perkataan tasawuf. Tabi'in tak pernah kenal perkataan tasawuf. Sama macam istilah sufi juga Ini sufi lah. Kalau kata awak kamu sufi, orang yang zuhud, tak, Islam ada perkataan zuhud, ada perkataan wara', ada perkataan apa lagi, faqih. Bahkan faqih perkataan ulama salaf maksudnya orang yang menjaga hati dia, orang yang faqih. Orang alim tu orang yang menjaga hatinya. Pada peringkat waktu tu ulama dahulu kata orang tak jaga hati bukan ulama. Waktu kata ulama kita yang terkenal seperti Al-A'mash, juga Al-A'mash, Al-Masruq bin Ajda', satu ulama anak murid Ibn Mas'ud. Dia kata apa? Cukuplah takut kepada Allah itu suatu ilmu. Cukuplah takut kepada Allah itu satu ilmu. Maksudnya kalau kamu takut kepada Allah itu ilmu. Dan tujuan belajar itu untuk menimbul ketakutan kepada Allah. Waktu kata guru kami Syekh Abdul Razak Al-Badar, dia kata kalau kamu datang mengaji tak menambahkan ketakutan diri kamu kepada Allah, maksudnya ada dua, sama madkhul, ilmu tersebut telah ada benda yang masuk. Sama ada yang masuk tu daripada pihak ustaz tu sendiri, maksudnya betul tak mengajar bukan ikhlas, ataupun yang masuk tu pada diri kamu sendiri. Ataupun maksud lain adalah ilmu tu sendiri bukan ilmu yang betul, ataupun hati kamu yang tak betul. Ilmu tu ilmu yang tak betul, atau hati kamu hati yang tak betul, madkhul. Dan cukuplah, kata Masruq tadi, cukuplah seorang itu dianggap sebagai jahil bila dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kata ulama kita terkenal, setiap yang asi itu fawa jahil walaupun dia alim. Saya bermaksiat kepada Allah itu jahil walaupun dia nampak macam tahu banyak benda, alim. Jadi perkataan tasawuf ni telah di-hijack oleh golongan-golongan yang sesat, lalu menisbahkan itulah tasawuf. Dia brand macam Aswaja lah. Macam Aswaja lah. Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah ni salafus salih, akidah yang bersih apa semua. Mereka ni penyembah kubur, buat bid'ah apa semua. Maksud kata inilah Ahli Sunnah wal Jamaah. Buat seminar muktamar ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Bukan sebenarnya ahli ulama sufi sebenarnya. Baru-baru ni kan perjumpaan muktamar ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Bukan ulama sufi, tasawuf yang menyimpang, sebahagiannya menyimpang. Ya, Ahli Sunnah wal Jamaah kita boleh iktiraf kalau dia dalam lawan Syiah, ia dari Ahli Sunnah. Tapi kalau dalam bab ni tidak.
Sebab kita ini maksud kita aliran tasawuf. Sebab perkataan tasawuf tu para ulama kita berselisih mana asalnya. Ada kata perkataan suf daripada bulu, ada yang kata daripada Sofia. Sofia maksudnya apa? Daripada perkataan Yunani, maksudnya yang bijak, bijaksana, kebijaksanaan. Ada yang berkata perkataan Sofa Yusofi, iaitu yang membersihkan. Tapi semua dari segi bahasa Arab tak kena. Jadi barakallahu fikum, kita kata habis tu macam mana kita punya position tentang ilmu tasawuf ni. Kita kata kalau ilmu tasawuf, kalau kau maksudkan ilmu pencerahan jiwa yang berdasarkan Quran dan Sunnah, kami terima. Sebab itu nama saja. Macam kita letak nama ilmu balaghah, ilmu nahu, ilmu arud, ilmu apa lagi, dan seumpama dengannya lah, ilmu-ilmu yang seketika ulumul hadis. Zaman Nabi juga tak ada perkataan ulumul hadis. Tak ada ulumul hadis zaman Nabi. Jom kita buat kelas ulumul hadis. Mana ada? Kalau kamu nak guna perkataan tasawuf tu sekadar nama saja, tapi isinya dengan Quran dan Sunnah, tak ada masalah. Sebab kita, kaedah ulama kita kata apa? La musyahata fi istilah. Kita tidak bergaduh pada istilah. Kita bergaduh, bukan bergaduh, maksud kita mempertikaikan pada isinya. Istilah tak guna kita. Jadi kat sini sebagian aliran tasawuf, Allah 9.5 dah menyatakan bahawa wali lebih utama daripada Nabi. Sebahagian mereka juga mengatakan bahawa penutup para wali lebih utama daripada penutup para Nabi. Di antara mereka yang menyatakan pernyataan batil ini adalah Al-Hakim At-Tirmidzi dan Ibnu Arabi, yang memegang pendapat wahdatul wujud. Bukan Imam Tirmidzi, ini lain ni, Al-Hakim. Namanya Al-Hakim At-Tirmidzi. Tirmidzi itu daripada Turmuz, nama tempat tu Turmuz. Kalau Imam Tirmidzi, ustaz kata dia sesat. Nampak? Aku tak kata Imam Tirmidzi. Namanya Al-Hakim At-Tirmidzi, nama tempat, nama Turmuz, namanya Al-Hakim. Dan Ibnu Arabi, bukan Ibnu Al-Arabi, ada dua. Satu Ibnu Arabi, satu Ibnu yang tak ada alif lam. Ibnu Arabi, satu Ibnu Al-Arabi. Muhyiddin itu ahli sunnah, yang ni ahli sesat, yang memegang pendapat wahdatul wujud. Next kelas lah bincang ni, sebab panjang sangat saya bincang wahdatul wujud lagi. Banyak benda nak bincang ni, sebab banyak istilah-istilah yang kita kena clearkan. Wahdatul wujud ni siapa? Next kelas lah. Okay, kita tangguhkan balik. Sebab apa? Ada banyak poin. Sebab kita cerita pasal Ibnu Arabi ni, sebab ada banyak orang sufi kat Malaysia ni pertahankan Ibnu Arabi ni gila-gila punya. Dia pertahankan betul-betul. Kata Ibnu Arabi ni ahli sunnah. Siap buat kelas baca kitab Ibnu Arabi, Futuhat Makkiyah. Nanti kita akan buka tafsir. Ada ulama kita, Al-Imam Al-Zahabi, telah kumpulkan semua kesesatan Ibnu Arabi itu dalam satu kitab, dalam kitab tafsir dia. Nanti dia akan baca kat mana. Nampak sangat diorang ni, dia tafsirkan subhanallah ayat Quran, balik semua ayat tafsir. Nanti kita akan tengok nanti bi'idnillahi ta'ala. Nanti kita tengoklah contoh-contoh yang tak cukup masa. Kalau ini perlukan lagi 1 jam. Tadi Syiah pun 1 jam lah. Yang ni wali sufi lagi 1.5 jam. Sebab dia lagi banyak dekat Malaysia ni. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada soalan saya buka, kalau tak ada tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.